Seorang nak menikah ni bila ada keinginan tu, buatlah cara macam mana pun. Ya. Buatlah undang-undang apa pun, dia akan cari jalan supaya benda tu boleh jadi, boleh berlaku. Pertamanya bila sebut tentang poligami ni, dia satu perkara orang nak menikah. Kan? Seorang nak menikah ni bila ada keinginan tu, buatlah cara macam mana pun. Ya. Buatlah undang-undang apa pun, dia akan cari jalan supaya benda tu boleh jadi, boleh berlaku. Tapi kalau kita balik kepada undang-undang sebenarnya, dalam enactment undang keluarga Islam, dan kalau kita baca sekalipun dalam undang-undang tata cara mal, setiap negeri di Malaysia memang dah clear, dah ada peruntukan. Contoh kalau saya ambil mungkin isu ni meletusnya di negeri Perlis tu, saya rujuk ke negeri Perlis lah. Kalau kita lihat Seksyen 23 enactment undang-undang keluarga Islam Perlis tahun 2006, dalam tu dah dinyatakan, maksudnya kalau suami nak poligami, dia kena mohon, kena buat satu ikrar, kena nyatakan berapa pendapatan dia, berapa kemampuan dia. Dan kemudian kalau dalam kita lihat lagi seksyen tu, dia ada 4 perkara yang mahkamah perlu pertimbangkan. Yang pertama, sama ada perkahwinan tu patut ataupun perlu. Ya. Patut atau perlu. Yang kedua, dari segi kemampuan suami itu nak menanggung isteri dan juga bakal isteri dan juga anak-anak. Dan yang ketiga berkenaan dengan kemampuan dia untuk berlaku adil. Dan yang keempat, sama ada perkahwinan yang dicadangkan tu boleh menyebabkan berlakunya kemudaratan kepada isteri dan juga anak-anak yang dah ada. Baik. So itu 4 perkara yang mahkamah akan tengok, akan pertimbangkan. Cuma bila buat permohonan tu, dia kena nyatakan dalam bentuk ikrar di hadapan pendaftar mahkamah dari segi 4 perkara yang dia kena meyakinkan mahkamah tu. Ya. Tapi apa yang berlaku dalam setengah keadaan, sebab bila undang-undang begitu, kadang-kadang bila keinginan tu melebihi daripada kehendak undang-undang, seorang akan cari jalan supaya boleh berkahwin walaupun dengan cara yang mungkin boleh kita katakan scammer itu tadilah, memanipulasi undang-undang. Mereka bukan langgar undang-undang tetapi mereka lari daripada undang-undang. Saya ambil contoh Cik Ismail, dalam permohonan poligami, sebelum tu mungkin saya boleh jelaskan sikit. Kalau untuk orang yang nak berpoligami ni, kalau boleh kita nyatakan scammer untuk poligami ni, dia kalau kita lihat dalam negara ni, mungkin saya boleh bagikan kepada 3 kategori. Yang pertama, orang yang berkahwin di luar negara tu. Yang ke selatan Thailand, sempadan ataupun di Indonesia. So itu pun dia, perkahwinan itu sendiri pun menyalahi undang-undang yang ada. Menyalahi peruntukan undang-undang. Yang keduanya, nikah sindiket yang ada dalam negara yang berlaku tanpa melalui proses undang-undang. Dia tak minta kebenaran pendaftar, dia tak minta kebenaran kalau bagi yang nak berpoligami, dia tak minta kebenaran mahkamah. Jadi mereka berkahwin je. Kadang-kadang perkahwinan tu mungkin sah dari segi hukum syarak, tapi mungkin dari segi dokumentasi tu tak ada. Mungkin tak ada surat nikah, ataupun surat nikah ada tapi palsu. Surat nikah ada tapi bila kita semak daftar dia tu nama orang lain. Dan yang ketiganya yang kita sebut tadi tu, yang melalui proses mahkamah tetapi dia cuba mengelak ataupun lari daripada proses yang ada. So dalam kes yang berlaku yang mungkin baru-baru ni yang menjadi perbincangan hangat itu, di mana kalau di proses permohonan mahkamah, kalau saya perhatikan enactment undang-undang keluarga Islam negeri Perlis ni, mungkin dia agak berbeza dengan undang-undang negeri lain. Sebab kalau dalam enactment undang-undang keluarga Islam negeri Perlis, negeri-negeri lain, Seksyen 23/6 tu disebutkan bahawa apa-apa permohonan daripada suami nak poligami perlu diserahkan kepada isteri yang sedia ada. So kalau dia ada seorang, kena serah kepada seorang. Kalau dia dah ada 2, kena serah kepada yang 2 orang tu. Dan di sini dalam undang-undang dia tak sebut persetujuan isteri. Dia sama ada pandangan isteri itu telah diperolehi atau tidak. Pandangan, maksudnya isteri tu tahu tak suami ni nak poligami. Dia tak macam cerita yang kita biasa tengok dalam cerita P. kena ambil tanda tangan. Tak. Tapi tidakkah itu secara langsung memerlukan persetujuan kalau memerlukan tanda tangan?
Kalau dalam undang-undang bila disebut pandangan, maksudnya bukan bermaksud persetujuan. Sebab persetujuan ni, kalau persetujuan, mahkamah kena tanya isteri setuju tak untuk suami poligami. Kalau kalau isteri kata saya tak setuju. So bila isteri kata tak setuju, mahkamah tak boleh benarkan permohonan tu. Tapi bila undang-undang menggunakan perkataan pandangan isteri, maksudnya hakim akan tanya isteri setuju tak dengan permohonan suami untuk poligami. Kalau isteri kata tak setuju, ketidaksetujuan isteri itu tidak mengikat hakim untuk membuat keputusan. Maksudnya hakim boleh pertimbangkan juga walaupun isteri itu tak setuju. Dengan keadaan di mana suami itu boleh membuktikan 4 perkara itu tadi yang saya sebut awal, kemampuan, keadilan, tidak mendatangkan mudarat dan perkahwinan itu sama ada patut ataupun perlu.